Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung, ini ringkas TVS. Susulan isu ketiadaan cuti perayaan Hari Gawai dan Pesta Keamatan di dalam kalender pelancongan cuti-cuti Malaysia. Tourism Malaysia digesa meneliti semula kalender pelancongan berkenaan demi manfaat semua pihak. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah berkenaan mampu membantu menggalakkan orang ramai datang ke kedua-dua negeri tersebut. Kita memang terbuka, mempunyai sikap terbuka untuk menjemput orang ramai untuk datang ke Sarawak, datang ke Sabah kalau cuti gawai dan juga cuti keamatan. Sebab itu saya juga sarankan dan minta supaya pihak Tourism Malaysia atau pelancongan Malaysia untuk mengambil kira ini semua sebagai satu perspektif daripada perspektif positif supaya kita dapat menambahkan lagi varieties kepelbagaian dalam negara kita melalui kita punya. Walaupun ia merupakan cuti negeri, adalah lebih baik ia dimasukkan sekali ke dalam cuti persekutuan untuk memberi peluang kepada mereka yang berada di Semenanjung menikmati cuti. Lihat dari segi cuti yang dimasuk di situ adalah cuti untuk persekutuan, cuti-cuti di bawah persekutuan. Dan untuk keamatan dan juga gawai, ianya harusnya masuk di bawah cuti negeri. Kerana cuti persekutuan adalah untuk cuti yang panjang, saya dimaklumkan cuti yang panjang dan banyak negeri yang akan memanfaatkan cuti-cuti di bawah negeri persekutuan. Selain menyumbang kepada produk pelancongan, kedua-dua sambutan perayaan itu pernah disambut di beberapa negeri lain dan diadakan secara peringkat nasional. Kalau dulu masa saya menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri dahulu, memang ianya menjadi satu perbincangan kami untuk gawai di mana pada tahun ini, penama keamatan di mana dari segi sambutan secara nasionalnya. Memang tahun-tahun yang lalu memang ada sambutan Hari Gawai dan juga sambutan keamatan dibuat di negeri lain juga. Dia bukan hanya di negeri Sabah dan Sarawak saja tetapi di negeri-negeri lain supaya orang lain boleh menikmatinya dan ia menjadi satu produk pelancongan juga. Sementara itu bagi Ahli Parlimen Belia Malaysia, Spensky Steven, ketiadaan cuti perayaan di Sarawak dan Sabah dalam kalender pelancongan sesuatu yang amat menghairankan. Dan kita mengharapkan pihak-pihak yang berkenaan untuk kaji baliklah kalender ini dan harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Sarawak Energy Berhad SEB menggalakkan pelanggan untuk beralih kepada perkhidmatan digital. Ini kerana SEB akan memulakan bil elektronik atau e-bil bermula bulan ini. Sebagai sebahagian daripada kempen Go Paperless yang sejajar dengan fasa pemulihan ekonomi pasca COVID-19 Sarawak dalam mempromosikan digitalisasi dan kelestarian alam sekitar. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Lau Kim Swee, pelanggan yang mendaftar untuk e-bil bermula 1 Januari hingga 31 Disember 2021 akan menerima rebate RM2 untuk tempoh 12 bulan. Pelanggan tidak akan menerima bil fizikal semasa mendaftar tetapi akan menerimanya melalui alamat email yang didaftarkan. Polis Sri Aman masih menunggu laporan kimia sebelum melengkapkan laporan kes kemalangan maut di pangkalan feri Triso pada Jumaat. Demikian dedah Ketua Polis Daerah Sri Aman DSP Bingkok John ketika dihubungi. Keadaan ini masih dalam proses di pihak kimia. Dalam pada itu, Bingkok turut memaklumkan kes kini masih di peringkat akhir siasatan oleh Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Sri Aman. Kejadian tragis pada Jumaat itu telah mengorbankan 9 sekeluarga, termasuk bayi berusia 9 bulan setelah pacuan 4 roda yang dinaiki mereka terjunam ke dalam Sungai Batang Lupa ketika sedang menunggu feri di Jeti Triso Sebuyau.
Kesemua mangsa yang berjaya dikeluarkan orang awam kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Seri Aman untuk prosedur bedah siasat sebelum dikebumikan pada petang Sabtu. Bahan asas bagi pembinaan jalan dan jambatan di Sarawak dijamin mencukupi untuk tempoh 20 tahun lagi. Menjelaskan perkara itu, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jumut Masing berkata, Sarawak mempunyai sebuah kuari yang mampu mengeluarkan sehingga 60 juta tan metrik batu granit. Kuari di Sebuyau yang disifatkan terbaik di Sarawak mampu menampung permintaan daripada syarikat pembinaan tempatan. Menurutnya, jalan raya dan jambatan antara projek-projek utama yang diberi tumpuan kerajaan Sarawak. So the government is sure that we have enough material to build a road and bridges throughout Sarawak for the next 20 years. That is very important. Sejumlah 11 lagi kematian baharu direkodkan dalam negara akibat COVID-19 pada Ahad dan ini menjadikan jumlah korban akibat wabak berkenaan adalah 494 bersamaan 0.4%. Pada masa sama, negara sekali lagi mencatatkan jumlah kes positif dengan 4 angka iaitu 1,704 lagi kes baru disahkan dalam tempoh 24 jam lalu. Daripada kes baru itu, 1,699 adalah kes jangkitan tempatan dan selebihnya ialah kes import. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif berubah menghampiri 120,000 iaitu 119,077 kes. Sementara itu, Sarawak melaporkan 10 kes positif COVID-19, 3 di Miri, Kuching 2, Sibu 2, Bintulu 2 dan Kapit 1. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,140 kes. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut mengisytiharkan sebuah kluster baru iaitu kluster Stutong yang melibatkan daerah Kuching, Serian dan Lundu. Jumlah kluster aktif di Sarawak kini menjadi 2 termasuk kluster Mador. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Hairi Jamaluddin memberi jaminan vaksin COVID-19 yang dibeli Malaysia adalah selamat. Ia sebelum ini sudah diuji secara klinikal kepada puluhan ribu orang. Katanya apabila vaksin itu tiba di Malaysia, dijangka pada Februari nanti, ia tidak perlu diuji lagi. Perkembangan berkaitan vaksin berkenaan seharusnya memberikan keyakinan kepada rakyat terhadap keberkesanannya. Justru katanya rakyat tidak harus bimbang kerana semua vaksin yang dibeli kerajaan sudah diuji keberkesanannya. Sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan tahun baharunya memberi jaminan kerajaan akan memastikan bekalan vaksin yang berkesan, selamat dan mencukupi untuk sekurang-kurangnya 80% rakyat negara ini. Kementerian Belia dan Sukan KBS bakal melaksanakan beberapa langkah tambahan bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP pembukaan fasa kelima sektor sukan. KBS dalam satu kenyataan turut memaklumkan penganjur kejohanan atau pertandingan sukan perlu mendapatkan kebenaran KBS terlebih dahulu menerusi Pesuruhjaya Sukan sebelum menganjurkan sebarang kejohanan sukan. KBS turut menegaskan peserta atau petugas sesuatu kejohanan bagi kategori sukan berpasukan dan sukan tempur dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB perlu menjalani ujian RTK 3 hari sebelum bermula sesebuah kejohanan yang diadakan di bawah kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Dalam pada itu, KBS turut menyatakan bahawa kebenaran kejohanan dengan penonton adalah tertakluk kepada 10% kapasiti tempat duduk atau 4,000 orang selain mengambil keluasan sesebuah venue bagaimanapun masih tertakluk kepada pengumuman semasa kerajaan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nania Marikan sebelum ini memberi bayangan bahawa pelaksanaan fasa kelima membabitkan kehadiran penonton di stadium akan dilaksanakan sebelum akhir tahun 2021 yang turut bergantung dengan situasi semasa COVID-19. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat,
peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Jessica Chung dan salam hormat serta jumpa lagi.